Tiap-tiap kali musim perayaan berebut nak buat video, berebut nak buat lagu, berebut dengan pakai ketat dan sebagainya, berjoget-joget, joget dengan isteri, berjoget dengan suami, berjoget dengan anak-anak, seolah-olah bumi ini milik mereka dan tidak ada akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Muslimin muslimat, para penonton, pendengar yang dikasihi sekalian, semoga saya dan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang ke rancangan kisah hidup akhir zaman. Alam ini sudah berada di penghujung usia. Perkara ini dibongkarkan dan diperincikan oleh Rasul terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sejelas-jelasnya. Dalam rancangan ini, tuan-tuan, insya-Allah saya akan menceritakan ke semua tanda-tanda kecil kiamat yang berjumlah 100 lebih. Kemudian kita akan masuk kepada pembahasan tanda besar kiamat, lebih kurang 40, wallahu alam, lebih kurang jangkaan 40-50 episod untuk tanda besar kiamat secara terperinci. Kemudian suasana kiamat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam episod kali ini kita nak masuk tanda kiamat kecil yang seterusnya yang telah pun berlaku, yang disebut oleh Rasulullah, pesuruh Allah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang dulu, iaitu dia sangat menarik. Tajuk ni sangat menarik. Nabi sebut sekumpulan pengembala kambing. Slipper pun tak ada, baju pun tak pakai, tetapi satu hari nanti kamu akan tengok pengembala-pengembala kambing itu, mereka yang mendirikan bangunan-bangunan tinggi dan pencakar langit. Sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok hadis dia. Fa'an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fi hadis Jibril wa maji'uhu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa su'aluhu 'anil Islam wal iman wal ihsan wa 'anis sa'ah. Daripada Sayyidina Umar, dalam satu hadis yang panjang yang disebut sebagai hadis Jibril, bila Jibril datang berjumpa dengan Rasulullah ketika Nabi duduk dengan sahabat pada satu hari, kemudian Jibril ini, malaikat ini bertanya tentang 3 soalan: Islam, iman dan ihsan. Wa anis sa'ah. Kemudian Jibril yang datang dalam rupa paras manusia ketika itu menuju kepada Rasulullah dan para sahabat yang sedang berhimpun. Dia tanya juga tentang bila kiamat. Lalu Nabi jawab, tidak ada siapa yang tahu tentang kiamat. Kemudian kata Jibril, beritahu kepada saya apa tanda-tanda bahawa alam ini sudah hampir dengan kiamat. Dalam hadis Jibril itu, Nabi pun sebut beberapa, antaranya antalidal amatu rabbataha, seorang hamba sahaya perempuan akan melahirkan tuannya sendiri. Yang ini kita dah hurai dalam episod yang lalu. Wa antara al-hufata al-urata al-alata wa antara al-hufata al-urata ru'ata asy-sya' yatatawaluna fil bunyan. Hadis itu riwayat Imam Muslim. Yang ni point dia, iaitu Nabi kata satu hari nanti kalian akan melihat orang-orang Badui, Arab Badui, selipar pun tak pakai, hufah, urah. Urah ni baju pun tak ada, maksyuf as-sadr. Ru'at asy-sya', pengembala kambing je di padang pasir yang tandus. Yatatawaluna fil bunyan. Ini ajaibnya, mukjizat yang membuktikan bahawa Muhammad ibn Abdullah itu pesuruh Allah.
1400 tahun yang lepas, nanti kalian akan tengok kumpulan pengembala kambing yang selekeh pakaian. Mereka ni akan tinggal kerja gembala kambing tu, mendirikan bangunan-bangunan tinggi dan juga, kata para ulama, menghuraikan hadis ni, bangunan-bangunan pencakar langit. Saya sebut kepada tuan-tuan 1-2 contoh saja. Antaranya di negara Arab Saudi. Dahulunya mereka pengembala kambing. Hari ini di Mekah, di Riyadh, di bandar-bandar utama, mereka mendirikan bangunan-bangunan tinggi pencakar langit, bertepatan dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Benda ni berlaku apabila dunia mengalir laju ke dalam kehidupan, kemewahan jadi banyak dalam hidup orang Arab ni. Bila dah jumpa telaga minyak, maka orang Arab yang duduk di pedalaman padang pasir dulunya miskin, susah, gembala kambing, pakaian pun, selipar pun tak ada. Nabi nak sebut ni, hufah, mereka-mereka yang tidak berselipar, urah, baju pun tak ada, gembala kambing, manusia biasa aja. Tapi bila jumpa minyak dan sebagainya, mereka menjadi antara yang membangunkan kawasan mereka dengan bangunan. Bahkan sebahagian negara Arab seperti Dubai membangunkan tanah kosong, kering, kontang, pedalaman padang pasir yang tak ada manusia nak lalu, menjadi antara 5 bandaraya tercanggih dunia, termewah dunia di Dubai. Saya pernah ke Dubai beberapa kali, dan bila bersembang dengan orang di sana, tuan-tuan, berapa puluh tahun yang lalu, Dubai itu punya miskin kawasan Dubai ni, tuan-tuan, sehingga kan penduduk di kawasan negeri Dubai itu, mereka mencari kerja pendapatan cara hidup di India. Sebab itu, sebahagian orang-orang asal di Dubai, Arab, mereka boleh bercakap Urdu. Subhanallah, punya miskin. Kemudian Allah limpahkan telaga minyak kepada mereka, bertukar pengembala-pengembala kambing di pedalaman padang pasir ini. Subhanallah, tuan-tuan, tengoklah kemewahan di Oman, di Dubai, Emirates, Qatar, kan, kemewahan di sana. Kita tengok kemewahan itu. Bila baca hadis ni, kita satu je yang saya terfikir ialah betapa Allah SWT Maha Kuasa. Betapa Allah itulah yang membuka rahsia ini bagi tahu kat Nabi Muhammad SAW. Nabi beritahu kat kita, kalian akan tengok satu hari nanti kumpulan-kumpulan pengembala kambing di pedalaman padang pasir yang kering kontang. Hatta selipar pun tak ada, baju pun tak ada. Mereka ni akan mendirikan satu hari nanti bangunan-bangunan yang tinggi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda kiamat yang telah pun kita saksikan dan telah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini mendirikan bangunan ni bukan saja di negara Arab lah. Mendirikan bangunan pencakar langit ni di negara Arab dan juga di selain negara Arab. Cuma hadis Rasulullah ini, seperti yang dihuraikan oleh para ulama hadis, ia sangat bertepatan dengan keadaan negara Arab pada hari ini. Kemudian kita tengok kepada tanda kiamat yang seterusnya untuk episod kali ini. Kita nak sebutkan 2 tanda kiamat, iaitu memberi salam kepada orang tertentu sahaja. Bagi salam ni macam ni, kita jumpa orang Islam lain, Assalamualaikum. Orang lelaki jumpa orang Islam, lelaki Islam yang lain, kita Assalamualaikum. Itu bagi salam. Nabi kata, dekat dengan kiamat, kalian akan melihat nanti satu orang Muslim akan memberi salam hanya kepada orang yang dia kenal saja. Hak dia tak kenal, dia lalu macam tu je. Saya tanya tuan-tuan, jadi tak lagi keadaan ni?
Jawapannya, jadi. Kalau kita kenal orang tu dan kita pun ada kesedaran agama sikit, kita akan bagi salam, sebab kita kenal. Tetapi ketika kita berselisih dengan Muslim lain yang kita tak kenal, kita tak bagi salam. Sedangkan memberi ucapan salam iaitu Assalamualaikum, di dalam Islam kita bagi salam kepada orang yang kita kenal, Muslim yang kita kenal dan juga Muslim yang kita tak kenal. Itu sepatutnya. Kita lalu di stesen bas, kita masuk mall, kita pergi pasar, kita pergi masjid, keluar masjid jumpa orang Islam, Assalamualaikum. Sepatutnya orang yang kenal dan orang yang tak kenal. Tanda kiamat yang ini juga telah pun berlaku, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuh kita baca hadisnya. Hadis La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu, hadis riwayat Imam Muslim juga. Wa la tu'minu hatta tahabbu, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, afshus salama bainakum. Nabi kata kalian tak akan masuk syurga sehingga kalian beriman dengan Allah. Dan kalian tidak akan dikira sempurna iman sehingga kalian berkasih sayang sesama Muslim. Maukah kalian, kata Nabi dulu kepada para sahabat, aku tunjuk satu benda yang kalau kamu buat akan menimbulkan perasaan kasih sayang kepada Muslim lain. Yang ini rahsia yang cukup besar. Tuan-tuan umat Rasulullah sekalian, para pendengar yang dikasihi sekalian, yang ni rahsia yang cukup besar. Tuan-tuan buat, tuan-tuan amal benda ni, bagi salam kepada sesama Islam, akan menimbulkan perasaan kasih dan sayang sesama Islam. Akan jadi kuat. Komuniti akan jadi berkasih sayang. Tak ada nak dendam, dengki, benci kepada orang Islam yang lain. Nabi pun tanya pada para sahabat, mau tak aku nak bagi tahu satu perkara kepada kamu semua yang idza fa'altumuhu tahabbtum, seandainya kalian buat, kalian akan berkasih sayang sesama Muslim. Maka Nabi pun kata, afshus salama bainakum, sebarkan salam sesama kalian. Kemudian hadis yang kedua seterusnya, masih lagi tajuk ni, bagi salam kepada orang yang dikenali. Riwayat Al-Imam Ibn Khuzaimah dalam sahihnya, dan hadis ini sahih. Daripada Abil Ja'ad berkata, seorang lelaki bertemu dengan Abdullah ibn Mas'ud, sahabat Nabi SAW. Maka lelaki itu pun kata, Assalamualaikum ya ibn Mas'ud. Dia pun bagi salam kepada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Lalu Abdullah bin Mas'ud kata, Sadaqallahu wa rasuluhu. Benarlah Allah dan Rasulnya. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna min asyratis sa'ah, antara tanda kiamat, an yamurra ar-rajulu fil masjid, satu orang laki-laki dia berjalan dalam masjid, la yusalli fihi rak'atain, kemudian dia tidak sembahyang 2 rakaat, wa alla yusallima ar-rajulu illa ala man ya'rif, dan dia tidak, seorang lelaki itu hanya memberi salam kepada orang yang dia kenal. Satu orang lelaki, kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi beritahu, tanda akhir zaman nanti, tanda dekat dengan kiamat nanti, satu orang lelaki hanya akan bagi salam, seorang Muslim hanya akan bagi salam pada orang yang dia kenal sahaja. Rupanya tuan-tuan, tanda tu lepas Nabi wafat, zaman sahabat dah mula berlaku. Hari ni banyak tak tuan-tuan? Banyak. Kalau tuan-tuan perasan, diri kita sendiri. Kadang-kadang kita ni lagi teruk daripada tu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang kita kenal pun kita tak bagi salam. Cik, angkat tangan macam tu lah Pak Cik. Angkat tangan. Man, Fiona, tak bagi salam. Dia sapa macam tu je. Bagus. Menyapa orang yang kita kenal bagus.
mulakan dengan salam, ia lebih barakah, ia lebih sunnah, ia lebih mengundang redha Allah, dan ia menimbulkan kasih di dalam diri dan hati kamu. Tuan-tuan, nasihat untuk diri saya dan kita semua, bagi salam. Jumpa mana-mana orang Islam, bagi salam. Laki bagi salam laki, orang perempuan bagi salam pada orang perempuan. Walaupun kita tak kenal, sebab dia ada satu rahsia yang cukup besar. Hadis yang seterusnya dalam Bukhari dan Muslim. Satu orang lelaki tanya Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apakah amalan dalam Islam yang paling baik?" Nabi pun jawab, "Tut'imut ta'am," bagi makan orang, "wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif," kamu beri salam kepada orang yang kamu kenal dan kepada orang yang kamu tidak kenal. Itu sahaja takat untuk episod kali ini. 2 tanda kiamat yang telah pun berlaku, yang telah pun disaksikan oleh kita. Para penonton yang dikasihi sekalian, semoga bila kita dengar tanda kiamat ni, kita dapat belajar dan kita jangan jadi seperti mereka yang Nabi sebut dalam tanda kiamat ini, iaitu bagi salam hanya kepada orang yang kenal saja. Jadi hidupkanlah sunnah memberi salam itu kepada orang yang kita kenal ataupun orang yang kita tak kenal, kerana ada satu rahsia besar, iaitu ia menimbulkan perasaan kasih di dalam hati kita kepada orang Islam lain. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.